Assalamualaikum. Okey. Di sini cikgu nak memperkenalkan apakah komponen-komponen dan bahan yang kita perlukan apabila kita hendak membuat projek lampu isyarat. Okey, berdasarkan daripada projek simulasi yang pernah kita buat dalam Tinkercad, so kita akan aplikasikannya kepada projek sebenar. Okey, jadi sebelum tu kita kenal dulu dengan setiap komponen-komponen. Okey, yang pertama yang paling penting ialah mikro pengawal. Ini ialah Arduino Uno. Okey. Kat sini dia ada tulis perkataan Uno So ini adalah Arduino Uno. Okey, dan kita boleh nampak kat sini semua ada nombor-nombor pin. Okey, yang kita akan sambungkan dengan kita punya wayar. Okey. Kemudian kita juga memerlukan breadboard. Okey, ini ialah mini breadboard. Mini breadboard ni ada macam-macam saiz. So yang ini ialah yang saiz mini. Okey. Okey, kemudian dalam projek lampu isyarat kita juga memerlukan tiga jenis LED, iaitu berlampu hijau, merah dan juga kuning. Okey, jadi kalau pada LED pun kita boleh nampak panjang kaki ni berbeza, ada panjang dan ada pendek. Okey. Kemudian kita juga memerlukan resistor, iaitu perintang tetap. Okey, yang mempunyai nilai ohmnya ialah 220 ohm. Okey, ini ialah perintang tetap. Okey. So kita perlukan 3 perintang tetap. Okey. Perintang tetap ni dia pun ada macam-macam bacaan dia, unit dia. Okey, yang kita pakai kat sini ialah 220 ohm. Cukup untuk LED kita. Okey, dan yang seterusnya kita memerlukan beberapa wayar sebagai sambungan. Okey, untuk menyambungkan setiap komponen kepada Arduino Uno kita. Okey, dan akhir sekali kita memerlukan USB port. Okey, USB port ni gunanya untuk memindahkan coding kita nanti dari komputer masuk ke dalam Arduino Uno sini. Okey, kita akan pindahkan masuk dalam Arduino Uno. So ini ialah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam projek lampu isyarat. Okey, saya akan mula pasang Cikgu akan mula pasang. Kita akan mulakan kalau ikut simulasi. Kita ada 3 lampu LED, iaitu yang berwarna merah, okey, kemudian kuning dan juga hijau. Okey. So cikgu akan pasang merah. Okey, kalau lihat pada kaki LED ni kita boleh nampak satu kakinya pendek, satu kakinya panjang. Yang pendek ni adalah anode, iaitu yang berkaki negatif, dan yang panjang ini adalah yang pendek ni ialah cathode yang berkaki negatif, dan yang panjang ni ialah anode yang berkaki positif. So kalau dalam simulasi kita akan pasang seperti ini, berkeadaan seperti ini, negatif dan positif di sini. So cikgu akan pasang pada breadboard. Saya ikut daripada gambar simulasi sendirilah ya. So merah, lepas merah cikgu letak lampu hijau. Lampu kuning. Okey, dan diikuti oleh lampu hijau. Okey, jangan salah pada kaki LED ada panjang dan ada pendek. Okey, kemudian kita akan pasang perintang. So ini ialah perintang. Okey, kaki perintang ni telah pun cikgu telah bengkokkan kakinya. Okey, sebaik-baiknya kita gunakan pelayar muncung tirus lah. Tapi sebab tak ada, saya gunakan tangan. Okey, sebaiknya kita guna pelayar muncung tirus. Okey, dan berhati-hati sebab kaki ni sangat halus dan dia senang patah. So, perintah tidak ada positif negatif. Kita boleh pasang macam ni. Kita juga boleh pasang seperti ini. Dia terbalik macam ni ke terbalik macam ni, dia tidak ada masalah sebab dia tidak ada cas positif negatif. Okey, so satu masuk di kaki yang bersambung dengan LED. Okey, bersambung dengan LED ni. Yang berkaki positif sini mesti duduk dalam line yang sama. Okey. Terus saya pasang dulu. So dia akan jadi macam ni
Okey, kita boleh nampak macam ni. Okey, semua perintah bersambung dengan kaki positif pada LED. Duduk dalam line yang sama. Okey. Okey, line yang sama. Okey, sekarang kita nak sambung wayar. Okey, dekat sini cikgu gunakan sebab wayar ni pilihan warnanya tak ada pilihan yang banyak. Jadi cikgu anggap ini adalah wayar negatif. So kita akan sambung pada LED yang bahagian negatif lah untuk kita cucuk pada breadboard kita. Okey, so wayar yang negatif sini. Okey, kita cucuk saja ikut line yang sama kat sini. Okey, line LED ni. Saya cucuk sini. Okey, dan saya sambungkan ke bahagian negatif yang ada line biru ni pada breadboard ni. Okey, yang ni negatif. So kita cucukkan pada breadboard kita. Okey, sama juga untuk LED kuning dan juga hijau. Okey, dan hijau. Okey, selesai macam ni. So dia akan jadi seperti ini. Okey, kemudian kita nak sambung yang positif. Okey, saya gunakan 3 lagi wayar. Okey, saya akan sambung pada kaki positif LED dan dia akan disambungkan kepada pin pada Arduino Uno kita. Okey, so jadi saya sambung pada yang positif. Ikut pada, sebab positif ni, kaki positif ni dia dah bersambung dengan kaki, okey, LED ni yang kaki positif telah pun bersambung dengan kita punya resistor. Jadi kita kena pergi pada penghujung resistor sini. Jadi kita cucuk pada resistor. Okey, ending pada resistor untuk kita sambungkan kepada sambung pada kita punya Arduino Uno. Okey, saya buat dulu untuk ketiga-tiga ni. Okey, dah selesai jadi macam ni. Satu di sini, kemudian satu di sini untuk lampu kuning dan satu warna merah ni untuk lampu merah. Okey, dan yang ini yang lebih terkeluar ni kita akan sambungkan pada Arduino Uno. Okey, kita ikut pada nombor pin yang telah kita setting dalam coding kita supaya tidak tersalah. Okey. So jadi saya punya untuk LED merah codingnya ni, okey, dia akan bersambung, yang positif ni akan bersambung pada pin nombor 11. Kalau lihat pada Arduino Uno kita, okey, pada Arduino Uno ni, awak boleh nampak kat sini ada banyak nombor-nombor. Inilah nombor pinnya, okey. Kita nampak semua kat sini simbol-simbol dia, okey. So saya akan sambungkan ini pada pin nombor 11. Okey, saya cucuk pada pin nombor 11. Kemudian LED kuning, okey, positif, wayar positif ni akan bersambung pada LED nombor 10. Okey, yang ni akan bersambung dengan nombor 10 sebelah dia lah. Dan yang hijau akan bersambung pada LED nombor 8. Okey, selesai bahagian tu. Okey, wayar negatif kita tak selesai lagi ni. Kita dah sini tapi kita tak bersambungkan negatif kita ni pergi kepada grounded dekat Arduino Uno kita. So kita kena sambung. Okey, kita kena sambung. Okey, jadi kita ambil point yang paling hujung kat sini, negatif punya ni point. Kita akan sambung kepada Arduino Uno bahagian ground. Okey, sini ada ground. Okey, sini ada ground. So kita akan pergi kepada bahagian ground. Dia memang dia akan bersilang-silang lah macam ni. Okey, so kita akan masuk pada bahagian ground. Okey, so dia akan jadi seperti ini. Okey, lepas tu kita akan pindahkan maklumat, okey, coding kita daripada Tinkercad masuk ke dalam Arduino Uno dengan menggunakan USB kabel lah. Kita akan pindahkan maklumat. Okey. Baik, bagaimana cara untuk kita nak memindahkan coding yang kita buat ni masuk ke dalam Arduino Uno? Okey, yang pertama kita akan sambungkan dulu kabel USB kita ni pergi kepada Arduino Uno kita. Okey, ini ialah projek yang telah kita pasang tadi.
Okey, yang pertama ialah kita buka kepada Tinkercad, projek simulasi kita. Okey, kemudian yang kedua, pastikan kita menginstall dulu aplikasi Arduino ini. Okey, kita kena pasang Arduino ni. So, yang ni kita boleh download daripada internet, kemudian kita install dalam komputer kita. So, ini ialah aplikasi. Kita perlukan aplikasi ni supaya coding kita boleh dipindahkan masuk ke dalam Arduino Uno yang sebenar. Okey. Kemudian kita buka balik pada Tinkercad kita. Okey, kat sini ada ini coding coding yang kita buat dalam bentuk blocks. Okey, Arduino Uno tak boleh baca coding dalam bentuk blocks. Dia kena baca dalam bentuk teks. Okey, jadi kita kena pindahkan yang bentuk teks masuk ke dalam Arduino Uno yang sebenar. Okey, so jadi kat sini ada button download code. Okey, kita klik download code ni. So dia akan download dekat sini. Okey, kalau kita dah install Arduino aplikasi Arduino tadi, bila kita klik dia akan automatic buka Arduino lah. So kita tunggu. Okey, dia tanya kita nak create tak folder untuk lampu isyarat ni. Okey. So jadi dia akan terus buka. Okey, so inilah dia yang kita nak guna ni. Ni. Okey, kita tak gunakan blocks tapi kita gunakan dalam bentuk teks. Okey, so yang ni kita nak pindahkan dia. Okey, yang ketiga, kita kena tukar dulu port kita. Port USB yang kita gunakan. Yang pertama, kita pastikan dulu kita gunakan board Arduino Uno. Okey, kat sini ada banyak Arduino sebenarnya. Okey, tapi kita gunakan yang Arduino Uno. Okey, yang kedua port yang kita pilih adalah, kita kena pastilah port mana yang kita gunakan untuk tempat yang kita cucuk USB tadi. So, kita pilih macam komputer cikgu guna COM5. Cikgu pilih COM5. Okey, bila dah siap, pergi dekat atas ni. Klik button upload. Okey, jadi kita tunggu sampai dia selesai kat sini. Okey, sampai dia selesai dan dia kata, bila dia kata kat sini complete. So kalau dia dah selesai, automatik pada Arduino Uno kita akan terus menyala lah. So boleh tengok kat sini lah. Okey, lampu hijau menyala, lampu kuning. Okey, so lampu merah menyala, isyarat. Okey, bila lampu hijau jalan, lampu kuning bersedia untuk berhenti, lampu merah kita kena berhenti. So, betul lah apa coding yang kita buat dalam simulasi telah berjaya dipindahkan kepada projek yang sebenar. So, ini ialah projek lampu isyarat.